Kenapa DAP kalah teruk di Sabah? Adakah benar pengundi Cina menolak parti itu? Atau adakah tokoh-tokoh dari Semenanjung sebenarnya silap membaca denyut nadi politik Sabah? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Saudara-saudara yang dihormati, isu ini tercetus selepas kenyataan Azmin Ali yang mendakwa kekalahan besar DAP pada PRN Sabah adalah bukti penolakan komuniti perniagaan dan komuniti Cina terhadap DAP dan Pakatan Harapan. Namun, penganalisis dari Universiti Malaysia Sabah, Bilche Bala, tampil mengatakan bahwa tafsiran Azmin ini tersasar dan tidak mengambil kira faktor akar umbi di negeri itu. Hadirin yang budiman, menurut Bilche, pengundi Cina Sabah bukan menolak DAP kerana isu pembaharuan nasional, tetapi lebih kepada kekecewaan terhadap parti-parti yang gagal memperjuangkan hak Sabah, terutamanya isu MA63 dan tuntutan autonomi. Dalam kata lain, pengundi Sabah mahu pemimpin yang benar-benar memahami realiti tempatan, bukan sekadar membawa naratif nasional ke negeri tersebut. Saudara-saudari sekalian, Bilche juga menekankan bahwa sentimen Sabah jauh lebih kompleks. Pengundi negeri itu sering memisahkan isu nasional daripada pertarungan politik tempatan. Maka jika naratifnya hanya berkait reformasi nasional, ia tidak mencerminkan realiti sebenar pertimbangan pengundi. Rakan-rakan penonton, penganalisis seterusnya yaitu aktivitis Sabah Johan Arifin Samad menyatakan bahwa PRN kali ini hakikatnya hanyalah pertembungan dua gergasi tempatan, yaitu GRS dan Warisan. Parti-parti dari Semenanjung seperti PH, PN, dan BN hanya menjadi mangsa keadaan dalam arus persaingan tempatan yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Johan menambah bahwa ahli politik Semenanjung cenderung menunggang isu PRN Sabah bagi menggambarkan keputusan itu sebagai penolakan terhadap Putrajaya atau kepimpinan tertentu. Padahal, akar umbinya lebih mudah. Rakyat Sabah memilih antara dua kuasa besar negeri, bukan menilai prestasi kerajaan pusat. Saudara-saudara yang dihormati, isu ME63 turut menjadi titik penting. Menurut Johan dan Bilche, ramai pemimpin Semenanjung masih gagal memahami tuntutan autonomi Sabah, termasuk tuntutan 40% hasil negeri. Bila ada pihak memperlekeh isu ini, ia hanya mencetuskan undi protes terhadap parti-parti persekutuan. Hadirin yang budiman, namun pandangan ketiga hadir daripada penganalisis UMS Lee Kwok Tiong yang mengatakan kenyataan Azmin juga ada asasnya. Menurut beliau, pengundi Cina Sabah bukan sahaja dipengaruhi sentimen Sabah, tetapi juga rasa kecewa terhadap beberapa isu nasional, kos sara hidup, UEC dan janji reformasi yang masih tidak bergerak. Saudara-saudara sekalian, Lee turut berkata bahwa kegagalan menangani isu tuntutan hasil 40% serta kedudukan Sabah sebagai rakan setara dalam persekutuan telah mencetuskan undi protes. Dan jika PH tidak menolak semula kepimpinan serta pengurusan janjinya, mereka mungkin akan mengikuti jejak BN yang kian merosot sejak PRU 14. Rakan-rakan penonton, secara keseluruhannya, ulasan para penganalisis ini menunjukkan satu perkara penting. Politik Sabah tidak boleh dibaca dengan lensa Semenanjung. Naratif nasional tidak terlalu relevan di negeri itu dan pengundi Sabah mempunyai keutamaan tersendiri, identiti negeri, autonomi, hak ME63 dan kepimpinan tempatan. Jadi persoalannya sekarang, siapakah sebenarnya yang silap membaca mood pengundi Sabah dan bagaimana parti-parti nasional harus menyesuaikan strategi mereka sebelum PRU 16 nanti?
Jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.